Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual berseran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Lithuania menggesa Kesatuan Eropah EU menggunakan pelabuhan Baltik untuk mengeksport bijirin Ukraine. Kesaan dibuat selepas Rusia menolak untuk memperbaharui perjanjian bijirin Laut Hitam 2022. Dalam surat kepada Pesuruhjaya EU, Virginijus Sinkevicius, 3 Menteri Lithuania memaklumkan pelabuhan Baltik boleh dijadikan alternatif kepada penghantaran produk Ukraine termasuk bijirin. Pelabuhan itu mampu mengeksport 25 juta tan bijirin setahun. Dalam pada itu, Presiden Volodymyr Zelensky menyifatkan sebarang langkah EU untuk melanjutkan sekatan import produk pertanian Ukraine sehingga akhir tahun ini sebagai tidak boleh diterima. Katanya Eropah seharusnya bertindak balas dengan lebih rasional daripada menutup pintu sempadannya demi manfaat golongan tertentu. Keengganan Rusia menyambung semula perjanjian berkenaan memaksa pengeluar bijirin utama itu mengeksport hasil menerusi laluan darat. Bagaimanapun, kebanjiran import bijirin Ukraine di negara Eropah Timur memberi tekanan kepada harga dan mencetuskan kebimbangan mengenai pasaran tempatan. Jun lalu, EU membenarkan Poland, Bulgaria, Hungary, Poland, Slovakia dan Romania mengenakan larangan import bijirin dari Ukraine hingga 15 September ini. Presiden Romania Klaus Iohannis pula memberi amaran mengenai ancaman keselamatan di Laut Hitam selepas Rusia melancarkan serangan drone terhadap pelabuhan Reni di Sungai Danube di sempadan Ukraine. Menerusi catatan Twitter, Iohannis menegaskan peningkatan serangan Moskow turut menjejaskan transit bijirin Ukraine dan keselamatan makanan global. Pasukan Separa Tentera Sudan RSF telah bersedia untuk menamatkan peperangan. Ketika menghadiri rundingan damai di Togo, wakilnya Yusof Izzat berkata sudah tiba masanya keamanan dikembalikan di Sudan khususnya Darfur. Walaupun peperangan antara RSF dengan tentera Sudan sudah melepasi 100 hari, RSF katanya bersedia menyertai mana-mana rundingan damai, menyatukan rakyat serta memulakan masa depan baharu. Konflik bersenjata itu telah mengorbankan 3,000 nyawa. Ratusan ribu penduduk lagi hilang tempat tinggal. Kebakaran hutan di Algeria mengorbankan 34 nyawa termasuk 10 anggota tentera. Sekurang-kurangnya 26 orang lagi cedera. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 1,500 penduduk dipindahkan. Suhu dilaporkan mencecah 48 darjah Celsius di beberapa bahagian. Sementara 97 kebakaran direkodkan di 16 wilayah. Di Kamerun, angka korban akibat runtuhan bangunan di hub perniagaan Douala meningkat kepada 37 orang. 21 orang lagi cedera dengan 5 daripadanya parah. Bangunan Pangsapuri 4 tingkat itu runtuh ke bangunan kediaman lain di utara bandar berkenaan pada Sabtu. Menurut Menteri Pembangunan Bandar, pembinaan bangunan tersebut tidak mendapat kebenaran. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memfailkan saman terhadap Gubernur Texas Greg Abbott atas kesalahan engkar memasang boya anti-migran di Sungai Rio Grande berhampiran sempadan dengan Mexico. Menurut Peguam Negara Vanita Gupta, pelampung boya itu mengancam aktiviti pelayaran dan keselamatan awam. Minggu lalu, Jabatan Kehakiman menegaskan boya besar yang dipasang bersama kawat duri berhampiran Eagle Pass itu menghalang sistem navigasi sungai berkenaan dan tidak mendapat kebenaran Kerajaan Persekutuan. Beralih ke perkembangan sukan, bekas penyerang Crystal Palace Wilfried Zaha menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Turkiye Galatasaray. Kontrak bernilai 15.4 juta euro. Penyerang berusia 30 tahun itu akan menerima bonus 2.33 juta euro dan gaji tahunan 4.35 juta euro. Pemain tengah Bayern Munich Marcel Sabitzer pula menandatangani kontrak 4 tahun dengan Borussia Dortmund. Perjanjian tersebut dilaporkan bernilai 19 juta euro. Sebelum ini, pemain antarabangsa Austria berusia 29 tahun itu menyertai RB Leipzig pada 2014 sebelum mengikat kontrak dengan Bayern pada 2021.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.